hebat. Yang pertamanya zaman Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Abdul Muttalib. Itu Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana Nabi berada di bawah naungannya Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan Nabi lebih selesa. Sama bila mana Nabi melakukan dakwah, lebih selesa, lebih selamat. Tak ada orang nak kacau. Selepas kewafatan Nabi Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah jagaan siapa pula? Bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama juga Nabi sallallahu alaihi wasallam direzekikan Allah Subhanahu wa taala seorang isteri yang sangat hebat mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Siti Khadijah. Di Siti Khadijah, dalam hayat dia Nabi tidak pernah menduakan Siti Khadijah. Ada isteri sama jadi Nabi SAW. Yang pertama Siti Khadijah, tidak pernah Nabi madukan Sayyidatina Khadijah. Dulu kita tengok ada satu masjid besar sini ni. Ni Masjid Bin Baz. Bin Baz ni siapa? Mufti Saudi. Ni famous. Kalau buka fatwa Saudi, banyak yang menyebut nama Bin Baz, seorang ulama yang hebat. Satu zaman dengan Uthaymin. Oh, hebat. Baik. Kemudian apa relationnya, apa kaitannya dengan perjalanan kita hari ini? Katanya yang pertama adalah dakwah. Kita boleh balik sikit. Kenapa dia nak sekat? Tak payahlah. Tidur dengan mama, nak tidur dengan cucu mama. Halo. Tu sini kak, pakai tak kita ni. Nampak tak? Pinang letak 1000. Maka diceraikan isterinya, kemudian berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama kata di antara hikmah berlakunya perkara ni, Allah Subhanahu wa taala nak ajar kita berkenaan dengan hukum. Hukum perkahwinan, hukum muamalat. Allah Subhanahu wa taala nak ajar kita. Ana katanya anak angkat secara nasabnya bukan anak kita. Maka pembahagian harta juga, walaupun kita sayang ke dia, kalau ikut faraid, adik-beradik kita lebih utama daripada anak angkat kita. Orang kita ni bila sayang ke anak angkat, faraid yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tu kita tinggalkan. Kena beringat. Faraid ni hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita nak hibah atas dunia boleh nak hibah, silakan hibah semasa hayat. Semasa hayat. Cuma bila berlaku kematian, yang paling afdalnya adalah ikut faraid. Melainkan berlakunya apa? Kumpul semuanya adik-beradik, kumpul semuanya ahli waris, maka berpakat kata kita kembalikan semula harta-harta ni, kemudian kita bagi sama rata. Dia tak boleh, tak buat masyarakat, tak buat apa ni, perbincangan, tak buat mesyuarat bersama ahli waris, kita bahagi ikut suka kita sama rata. Tak boleh. Kita kena kumpul dulu, kemudian kita kata kita kembalikan harta ni, buat satu balik, kemudian bahagikan sama rata. Jadi semua kena rata, barulah kita boleh buat pembahagian yang sama rata, lain daripada hukum yang Allah Subhanahu wa taala tinggalkan, yakni faraid. Boleh. Tu cerita. Baik, Zaid bin Harisah keluar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan kaki. Kalau Madinah 8 hari 8 malam. Taif berapa lama? 3 hari 3 malam. Nanti kita naik ke Taif, nanti boleh tahu lah setara mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersusah payah membawa risalah dakwah yang diwajibkan ke atas seorang rasul. Jadi sifat seorang Nabi baligh. Apa dia? Tabligh. Tabligh. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Semua ni adalah sifat seorang rasul. Kemudian Nabi SAW tabligh Nabi. Nabi kena sampaikanlah risalah. Kalau Nabi tak nak sampaikan risalah, nescaya Nabi SAW akan diluncurkan pangkat daripada seorang rasul.
Okey. Aku boleh balik lagi, kau dah nak cakap sabar. Aku cakap, hantar depan. Orang-orang yang Allah SWT berikan kelebihan dalam ilmu. Jadi kita kena cari ilmu. Jangan ikut semata. Kena cari ilmu. Dan saya rasa semua dah tapah ni pandai membaca. Tak ada seorang pun tak pandai membaca. Jadi kena cari ilmu. Jangan ikut perangai orang-orang dahulu. Seperti mana mereka-mereka yang di Taif sebelum ni. Jadi mereka ni menyembah Allata. Menyembah Allata. Jadi Taif ni kota yang kuat. Kota yang kuat. Sehingga kan Nabi SAW bila berlakunya pembukaan kota Mekah, Taif ni tidak boleh dibuka. Tak boleh dibuka. Hatta Nabi pergi buat pengepungan juga tidak dapat membuka kota Taif. Nanti kita cerita bab pembukaan kota Taif. Jadi Nabi SAW pergi berjumpa anak-anak kepada Abdul Ya'li. Anak-anak kepada pembesar di Taif. Ada 3. Jadi bila Nabi cerita, salah seorang mereka ni berkata, kalau kamu ini adalah Rasul, itu lebih bahaya daripada aku untuk berkata-kata dengan kamu. Kalau kamu ini bukan Rasul, maka tak ada gunanya aku bercakap dengan kamu. Ada yang berkata, yang kedua berkata, kalau kamu ini Rasul, seolah Tuhan, yakni Allah, mengoyakkan kelambu Kaabah. Yang akhir sekali dia kata tidak perlu, tak ada guna pun aku berkata-kata dengan kamu. Maka Nabi SAW berpesan kepada mereka supaya mereka ini tidak menceritakan akan kedatangan Nabi SAW. Tidak bagi tahu kepada masyarakat yang ramai akan kedatangan Nabi SAW. Supaya apa? Nak jaga ketenteraman. Maka bila bagi tahu sedemikian, mereka ni tidak berpegang kepada kata-kata Nabi SAW. Bahkan mereka menyuruhkan ke masjid Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Siapa? Sepupu Nabi SAW. Dan juga budak kepada Nabi SAW. Budak ni apa? Yang mana jaga Nabi SAW. Mak dia wakafkan dia kepada Nabi SAW untuk khidmat kepada Nabi SAW. Dan salah satunya dia budak yang mana kalau ikut ni hadis, diharamkan api neraka bagi dia. Sebab apa? Sebab ada perkara yang pada tubuh Nabi SAW masuk dalam tubuhnya. Apa? Dikatakan air kencing. Bila bangun malam tu, dia nak minum air, dia tertukar di antara bekas air putih dan air kencing Nabi SAW. Tu Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas ni, Nabi SAW doakan khusus untuk dia. Apa doanya? Semua tahu? Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Jadi bila kita boleh anak, boleh cucu, sunat kita baca doa ni. Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ni masanya umur Ibnu Mas'ud ni muda. Ibnu Mas'ud pula Ibnu Abbas. Ibnu Abbas budak-budak lagi. Nabi doakan untuk dia. Maka Ibnu Abbas merupakan ahli Quran yang hebat. Ibnu Abbas pakar tafsir Al-Quran. Dan tingginya ilmu Ibnu Abbas ni menjadi rujukan para sahabat. Sebab apa? Sebab doa Nabi SAW. Jadi kita bila boleh anak, boleh cucu, jangan lupa kan doa Nabi SAW. Jangan lupa. Sebab ianya ada berkah. InsyaAllah anak kita nanti difaqihkan dengan agama. Dan diajarkan ilmu oleh Allah SWT. Dipermudahkan dia belajar ilmu agama Allah SWT. Kemudian disebut dalam hadis, kalau Allah SWT mencintai seseorang, Allah suka kepada seseorang, apa Allah akan buat? Allah akan faqihkan dia dengan agama. Tuan-tuan, haji hajah, abang-abang, adik, kakak saya, mak, ayah, mama, 50,000. Tak tahulah bunga ke apa ke tak. Mawar. Untuk mawar kita tu. Dia kata dia ambil kutip ni selepas solat fajar. النقطة الثانية في كل بدء نحن نضع 10,000 ورقة. 10,000 masukkan ini 10,000. 10,000 dia akan masuk dalam
هذا صغير. 10,000 dia akan letak dalam bentuk macam ni. Dia letak dalam ni. 10,000 potong tu dia letak dalam ni. Bunyi kecil. Yang besarnya ada kat dalam. إذا أضعنا 10,000 وردة نضع 25 لتر موية. Lepas tu dia masuk 25 لتر. Bangsa isi 25. Untuk 10,000 potong tu 25 liter air dia akan masuk. Tengok ni. بعد ما نضع الماء نبدأ نغلق القدر بهذا الشكل. Bila air bergelegak, dia akan letak benda ni macam kita suling air. الطبخة تاخذ 9 ساعات على النار. Dia akan panaskan selama 9 jam. Jadi macam mana ni? 50% darjah kepanasan. Dia bukan panah tu dengan api yang besar dah. Separuh daripada kepanasan. أنا عندي سؤال أين هو يسوي جواب أنا Dia ada soalan. Siapa boleh jawab soalan, dia bagi hadiah. Dapat hadiah. Asyik lah. Nanti jawab lagi. Oh, sedap. Ni bunga ketah ni. Supermarket. Oh, ni. Yang dekat Bangi yang apa tu? Cuba ambilkan. Ambilkan kamu.